Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung bab 6. Kesamaan linear bagi dua pemboleh ubah. Baik, kita bincangkan soalan 1 dahulu. Antara koordinat berikut, yang manakah memuaskan X lebih kecil daripada 6, Y lebih kecil dan sama dengan X dan 2X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan. Okay. Nampak Okay. Okay, faham? Boleh cuba teruskan atau nak ulang? Boleh. Boleh ya? Yang lain boleh ya? Okey. Soalan bentuk graf Y sama X ni popular selalu dia tanya. Jadi dia melintang saja. Dia akan melalui daripada bawah dan dia akan bersilang di tengah-tengah. Cartesian bagi paksi Y dan X. Terus dia naik atas. Dia awal lihat kecurunan dia satu kan. Jadi maksudnya X1, Y1. Koordinat dia. Bila kita plotkan. Okey, untuk yang akhir itu 2X campur 3Y lebih besar daripada 12. Okay, ini kita kena cari koordinat. Dua koordinat 3Y besar daripada 12. Jadi kita boleh semak adakah kecurunan dia negatif atau positif. Kalau kecurunan dia positif, graf dia akan ke kanan. Kalau negatif, ke kiri kan? Ke kiri. Ini ke kanan positif. Jadi kita tukar bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka kita dapat Y sama dengan, tukar kepada persamaan linear, daripada kesamaan linear, tukar kepada persamaan linear. Kita akan dapat negatif 2X per 3 tambah, bila 3 ni darab dah dibahagi, jadi dia akan pintas dekat 4 di paksi Y kan. Dia kecurunan dia negatif yang ni. Jadi kita nak dapatkan graf dia di mana dia bersilang di atas paksi X dan Y. Jadi kita jadikan X sama kosong, maka Y berapa? Digantikan dalam persamaan linear. Di 2 X kita gantikan dengan kosong tambah 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Bila Y kosong, 2X tambah 3 gantikan sifar dalam Y
X sama dengan 6. Betul? Sebab dia ada kecurangan negatif, maka dia ke kiri kan. Jadi kita plotkan bila Y sifar X6, bila X sifar Y4. Jadi kita dapat graf bagi ketersediaan ini. Okey, jadi kita cantumkan semua. Maka kita dapat kawasan dia. Okey, semua dapat? Sebenarnya dia putus-putus ataupun bukan garisan tebal, dia garisan itu putus. Ini X sama dengan 6. Lepas tu Y sama dengan X. Okey. Dia punya kecurangan tu 1, 1, 2, 2. Jadi dia akan go through dari bawah ke sifar dan terus naik ke atas. Ni Y sama dengan X. Ni X sama dengan 6. Okey. Lepas tu persamaan linear bagi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Sekejap. Ada. Okey. Daripada X ketersamaan linear ni kita tukar pada persamaan linear X sama dengan 6 dengan Y sama dengan X. So, kita dapat yang ni Lepas tu kita dah cari X kosong, Y dia berapa. Bila Y ni kosong atau sifar, X ni berapa kan. Kita mesti cari koordinat di atas paksi yang bersilang di atas paksi X dan Y. Maka kita dapat macam mana? Okey, ini X sama dengan 6, ini Y sama dengan X. Dan kena labelkan lah. Kalau kertas 2 kena labelkan. Okey, apabila X sifar, Y berapa tadi? 4 Y 4, 24. Dan bila X sifar, Y sifar Y sifar, Y 6. Y sama dengan 6. Yang macam ni. Okey, kita dah tukar pada persamaan linear. Jadi kita rujuk pada ketersamaan dia. X sama dengan 6 tadi, X lebih kecil daripada 6. Jadi kita akan lorekkan di sini kan. Tapi di X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Dia berada di atas garisan kan, ataupun memuaskan bagi ketiga ketersamaan.
Tapi kerana dia adalah garisan terputus, sebab dia lebih kecil dan tak sama dia garisan putus, maka kita tak boleh pilih D. Boleh? Baik, ada soalan untuk soalan satu ni? Okey, semua setuju? Jawapan dia 1B. Jawapan dia 1B. Kedua, antara rantau lorek berikut, yang manakah mentarifkan kawasan semua ketesamaan linear bagi X lebih besar dia lambat Jadi bila dapat persamaan X besar dengan 2 contohnya, dengan Y lebih kecil daripada 1. Jadi di atas paksi Y dan X sama dengan 2, maksudnya apa? Dia akan selari dengan paksi Y kan? Betul? Yang kita buat tadi. X sama dengan 6 tadi. Jadi dia akan selari dengan paksi Y. Jika Y lebih kecil, ataupun kita tandakan sama dengan 1 lah. Jadi, graf dia akan selari dengan paksi Y. Dan dia tebal sebab sama dengan kan? Ini 1. Jadi dia selari dengan paksi X. Boleh? Jadi, kaitan dengan soalan 2 tadi, X lebih besar daripada negatif 1. Kita tukar pada persamaan linear, X sama dengan negatif 1. Maksudnya, garisan graf dia adalah selari dengan paksi X. Dan garisan dia putus-putus. Kan? Jadi negatif 1 di bawah kan? Ini. Jadi jawapan dia adalah D. Boleh? Ada soalan? Ada. Tak ada? Okey, yang lain? Boleh faham tak? Penting X sama dengan 1, Y sama dengan 1, X lebih besar, Y lebih kecil daripada 1, selalu ditanya Dan soalan Y sama dengan X, Y lebih kecil daripada X, atau Y lebih besar daripada negatif X. Itu selalu yang ditanya.
selain daripada kesemaan yang ketiga ni, X campur Y lebih kecil sama dengan berapa tadi? Kosong. Okay, kita pergi ke soalan 3. Okay. Kita cuba buat soalan 3 ya. Graf di bawah menunjukkan dua kesesamaan. Sekejap. Graf di bawah menunjukkan dua kesesamaan selain daripada Y lebih kecil dan sama dengan sifar. Manakah kesesamaan yang mentarifkan rantau Bolore? Okey, pilih jawapan anda antara A hingga D. Buat dalam 1 minit. Okey, dapat? Jawapannya jangan buat. Cikgu bagi masa lagi, boleh? Masa kecederaan. Dapat? Ada yang dapat A? D, si Y, X. Diberi selain daripada Y lebih kecil
ada sifar, maksudnya garisan tu berada di atas pasti X, diselari dengan pasti X. Lebih kecil dan sama dengan. Jadi ada satu garisan bold ataupun tebal, lebih kecil. Lepas tu, ni garisan apa ni? Terputus ni. Y sama X kan? Lepas itu kita lihat dia di atas lorekan ni. Maksudnya Y di atas kan? Lebih besar daripada X. Okay, itu jawapan satu. Kedua, satu garisan yang bersilang di pasti X dan Y. Okay, kita boleh cari kat sini pun kita cari, tapi tak cari pun tak apa. Kita nak jimat masa. Kita terus saja lihat dia di atas ke ataupun di bawah ni. Dia berada di atas kan? Di atas maksudnya lebih besar. Sebab semua jawapan yang sama, kita ambil saja X tambah Y lebih besar kan? Di atas. Dia berada di atas dan dia garisan tebal sama dengan negatif 2. Jadi kita dapat jawapan yang mana ni? Yang betul. Antara A hingga D. B kan? Siapa yang dapat hampir-hampir dapat B? B kan? Boleh? Soalan 4 pula. Dalam rajah di atas menunjukkan rantau blorek itu ditarifkan oleh 3 ketasmaan antara yang berikut, yang manakah benar? 1. Titik X 4 Y 2 letak di dalam rantau blorek. Kedua, titik X sama sifar, Y sama 2 tidak terletak di dalam rantau blorek. Ketiga, 3 kesamaan yang mentarifkan rantau blorek itu ialah Y lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil dari 4, dan Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 2. Okey, kita pergi pilihan jawapan 1, titik 4 X4 Y2. Adakah berada di dalam rantau blorek atau terletak di dalam rantau blorek? Okey, X4 Y2. Dia berada tidak?
Tidak sebab ni garisan putus-putus 4 tak termasuk dalam kawasan. Betul? Sebab dia beri yang ini X lebih kecil daripada 4. Dia tak sama dengan. Jadi dia garisan putus-putus. Jadi satu tidak boleh dipilih. 2 titik X sifar Y2 terletak di dalam rantau Bloride. Tidak terletak di dalam rantau Bloride. Dia terletak kan sebab dia garisan tebal. Jadi 2 ni termasuk kan dalam rantau. Sebab dia tidak, kita tak pilih. Jadi dua-dua tak dapat dipilih. Jadi jawapannya mestilah C saja kan. Tapi kita kena semak lah, betul tak? Y lebih besar daripada 2. Y lebih besar. Jadi dia Bloride di atas kan. Betul. Lepas tu X lebih kecil dari 4. Dia X lebih kecil, dia mesti ke kiri. Dilorekkan di kiri. Betul. Lepas tu Y lebih kecil sama dengan X tambah 2. Lebih kecil. Dia lebih kecil maksudnya di bawah.
Baik, kembali lagi. dy lebih kecil sama dengan X tambah 2. Jadi kita lihat Y sama dengan X tambah 2 ni diblorek di bawah kan. Jadi lebih ke kecil dan garisan dia tebal. Dan mesti ada sama dengan. Kalau tebal ni mesti ada sama dengan kan. Simbol sama dengan di bawah ni. Jadi kita pilih yang ketiga ni. Jawapan dia C. Boleh? Senang kan? Okay, soalan 5. Kita bentukkan atau bina 3 kesamaan daripada perkataan ataupun soalan ini. Mr. Chin ingin membeli X bungkus tepung dan Y buku lepas susu untuk membuat berapa kek cawan. Okey. Buat tadi kan. Jadi X diberi, Y diberi. Satu bungkus tepung dan satu buku lepas susu masing-masing berharga RM3 dan RM7. Jadi awak dapat ungkapan 3X tambah 7Y kan. Semua jawapannya pun ada 3X tambah 7Y. Tapi kita tentukan lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan. Dia ingin membelanja tidak melebihi. Tidak melebihi ni maksud apa? Tidak melebihi. Lebih kecil kan? Tidak melebihi daripada 40. Jadi 40 pun kita rangkum sama. Jadi dia lebih kecil dan sama dengan 40. Boleh? Jadi kita dapat kesesamaan linear. 2 pun boleh ubah. Ini 3X tambah 7Y lebih kecil dan sama dengan 40. Itu maksudnya tidak melebihi wangnya RM40. Dan punya baki wang selebih-lebihnya RM5. Okay, kita tukarkan kepada kesesamaan ataupun simbol kesesamaan. Menyebaki wang selebih-lebihnya RM5. Apa maksudnya? Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya maksudnya 5 pun termasuk RM5. Jadi mesti ada sama dengan. Selebih-lebihnya lebih besar. Jadi simbolnya lebih besar dan sama dengan. Betul? Jadi kita dapat lagi kesamaan yang kedua. 3X tambah 7Y lebih besar dan sama dengan 5. Akhirnya, dia juga memerlukan sekurang-kurangnya 2 buku lepas susu. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksud apa? Kita tukar pada simbol kesesamaan. Sekurang-kurangnya. Okey? Siapa boleh respon? Lebih besar ataupun lebih kecil? Lebih besar atau sama dengan?
Jadi sekurang-kurangnya mesti lebih besar dan sama dengan 2. Boleh? Jadi jawapannya mana? 5A. Betul? Seterusnya, kata 2 bahagian A. Nyatakan 3 kesesamaan linear yang mentarifkan rantau berlorek dalam rajah di bawah. Okey, boleh cuba soalan ini? Okey, kita buat yang ini, garisan ni, yang tebal ini, yang selari dengan paksi X. Jadi kesesamaan ni apa dia? Jadi berada di atas kosong lorekan dia. Kesesamaan linear dia Y sama dengan 1 kan? Okey, tukar pada kesesamaan linear Y lebih besar dan garisan ni tebal kan? Y lebih besar dan sama dengan 1. Okey? Ini pula. Apakah persamaan linear dia? Ini seperti Y sama dengan X kan? Tapi dia lebih curam. Jika Y sama dengan X, kecurian dia 1 kan? Dia akan berpenjuru dengan serta Cartesian koordinat paksi XY. Berada di sini. Tapi ini lebih curam. Jadi macam mana kita nak tentukan kecurunan dia ini? Kita lihat di sini ni berapa ni? 5 kan? Ini 3. Okey, sini 3. Okey, yang sini berapa? Ini lebih kurang 6 lah. Jadi Y per X adalah 6/3. Jadi kecurunan dia 2. Betul? Sebab dia
lebih daripada 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia putus-putus dan lebih kecil. Dy lebih kecil dan sama dengan 2x. Okey, persamaan yang ketiga. Kita lihat dia punya pintasan dia. Pintasan dia dekat 3 kan? Dan kecurunan dia berapa? Jadi kita boleh bina persamaan linear dahulu. Jadi kita lihat garisan ini bersilang di 3 di paksi Y dan 3 di paksi X. Kita tahu bahawa persamaan umum ini adalah Y sama MX tambah C kan? Dy curunan ni berapa ni? Y per X 3 per 3. Jadi 1 kan? 3 bagi 3, 1. Jadi X saja. Kita tambah C dia berapa? C dia pintasan di atas paksi Y. Ini 3. Betul? Betul. Ha. Lepas tu kita lihat kawasan lorikan dia. Dan adakah dia garisan tebal? Garisan tebal Jadi mesti ada sama dengan dan lorikan dia ada di bawah. Lebih kecil. Betul? Lebih kecil. Lagi satu, kecurunan dia positif ke negatif? Ada satu lagi, cikgu nak tambah. Bahawa kecurunan dia negatif kan? Ini negatif. Mengapa dia negatif? Kecurunan dia sebab dia condong ke kiri. Kalau positif, dia ke kanan. Atau senang awak rujuk paksi X ni dengan graf ni. Kalau dia sudut cakar je, negatif betul. Tapi kalau satu graf itu kita rujuk dengan paksi X ni, dia sudut tirus, dia adalah curunan positif. Boleh? Maksudnya graf dia macam ni kan, ke kiri. Rujukkan dengan paksi X. Kalau sudut cakar dengan graf curunan yang kita nak cari, dia adalah kecurunan negatif. Tapi kalau garisan dia condong ke kanan dan kita rujuk dengan paksi X, dia sudut tirus,
kecurahan dia positif. Jadi sebab dia sudah cakap, kita tambah negatif 1. Jadi jawapan dia kita boleh jadikan Y tambah X lebih kecil dan sama dengan 3. Itu jawapan dia. Boleh? Atau mana-mana satu mengikut skema jawapan. Siapa yang pilih Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 3 pun boleh. Pilih salah satu. X tambah Y lebih kecil sama dengan 3 atau Y lebih kecil sama dengan negatif X tambah 3. Jadi pemirsa lihat skema ni, salah satu ni awak bentukkan, awak dapat markah satu markah, jumlah semua 3 markah. Baik, sekarang kita cuba lorekkan rantau untuk soalan 2. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketersamaan Y lebih besar sama dengan negatif 4X tambah 8, Y lebih kecil sama dengan X tambah 8, dan X lebih kecil dengan sama dengan, ada sama kan? Tak ada. Dia X lebih kecil daripada 2. Kita cuba benakan. Ini awak gantikan X sama kosong, Y dia berapa? Y sama dengan kosong, X dia berapa? Boleh? Yang ni sama dengan Y sama dengan X, tapi dia separuh Y sama dengan 1/2X. Kita bandingkan dengan Y sama dengan X, tapi kalau separuh, macam mana bentuk graf dia? Dan dia bersilang di atas paksi Y sama dengan berapa ni? 4 kan? 4 ini senanglah. Kita cuba benakan. Y lebih besar sama dengan negatif 4X tambah 8. Tukar kepada soalan linear, Y sama dengan negatif 4X tambah 8. Bila X sifar, Y berapa? Y sama dengan negatif 4, masukkan, gantikan X sama sifar, tambah 8. Jadi Y sama dengan 8. So Y sama sifar,
maka sifar sama dengan itu 4x tambah 8. 4x sama dengan 8. Jadi x sama dengan 2 ya. Di graf dia bila x sifar y 8. Lepas tu kita lihat kecenderungan dia negatif condong ke kiri. Y sifar x sama dengan 2. X sama 2 lah. Kita lakarkan di graf dia. Macam ni kan. Negatif. Condong ke kiri. Boleh? Cuma bagi masa nak salin. Nak salin ke? Sudah? Okay, kita gantikan X sifar Y sifar pada semaan yang kedua. Boleh? Diberi 2 Y lebih kecil sama dengan X tambah 8. Tukarkan kepada semaan linear. Jadi awak dah sedar dan percaya bahawa kecurunannya adalah positif kan? Kalau kita tukarkan pada Y sama dengan MX tambah C. Betul? Kita akan dapat 1/2X dengan pintasannya dekat 4. Dekat pasi Y. Okey? Jadi kita boleh guna dua panduan ini. Kita boleh tukar ini untuk kita lebih sahkan lagi. Jadi bila X sifar, jadi 2Y sama dengan 8 kan? X dah sifar. Y sama dengan 4. The Y sifar jadi X sama dengan negatif 8. Betul? Jadi dia bersilang di atas paksi X dan Y di mana dan cunan dia positif. Jadi ke kanan ataupun sudut tirus Okey, Y 4 dan X dia negatif 8. Jadi memanjang ke belakang kan. Itu ni 8. Jadi ini adalah untuk kesamaan Y sama dengan X tambah 8. Kita joinkan semua. Kita dapat apa? Garisan tadi bersilang macam ni. Dan lagi satu.
Ini tadi 4x tambah 8 kan? Ini kita labelkan Y sama dengan 4x tambah 8. Lagi satu ni dipsilang 4 bawah sikit. Jadi kecunan dia kita si 8 yang 4. Jadi dia macam ni. Dan lagi satu garis lurus X sama dengan 2. X sama dengan 2. Betul dia silang di sini. Silang dia silang kat sini. Ini X sama dengan 2. Dan yang tadi kena labelkan juga. 2Y sama dengan X tambah 8. Okey, tak apa. Out. Dia keluar sebab komputer rosak. Jadi kita lorikkan. Okey, dapat? Siapa dapat? Lihat skema ya. Yang ni. Lepas tu jangan lupa dia X lebih kecil, kita buat garisan putus-putus. Yang ni. Sebab X lebih kecil sama dengan, tak ada sama dengan kan? Jadi X lebih kecil daripada 2. Jadi kita buat garisan putus-putus. Kalau tebal, tak dapat 3 markah. Dia akan potong markah. Baik, ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Lepas ni, apa boleh buat Dia panel yakin untuk buat Topik ni senang tak? Senang Baik, jika tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Untuk minggu depan, cikgu akan hantar video rakaman pada awak. Tak ada kelas live minggu depan, dan minggu keempat cikgu buat sebelah pagi. Jadi siapa yang belum bagi Gmail, tolong bagi Gmail, cikgu nak invite. Nanti Dino boleh bagi Gmail cikgu nak invite ke classroom 3/4. Boleh? Dino punya Gmail adakah Dania Koko ataupun Anish Shakira? Bukan Sekejap, oleh bertypekan Gmail awak. Cikgu nak invite sekarang. Okey, yang lain boleh bersurai. Kita jumpa dalam rakaman video
minggu ketiga dan keempat. Just alert semua pengumuman kelas di Gmail. Boleh? Okay, sama-sama. Bye-bye. Dino ada boleh bagi Gmail? Cikgu nak invite ke kelas room supaya tak tertinggal kelas besok untuk minggu depan ni. Saya, ya, Gmail awak. Adakah Gmail awak Dania Koko ataupun Anish Shakira? Okey. Terima kasih. Nanti awak join Classroom Google Classroom Cikgu ya. Dino? Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.